Tapi itu siasatun syar'iyah, supaya akhirnya keinginan orang untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa ini, pahalanya sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu dapat juga kepada orang yang memberikan makan, berbuka kepada, maka kita institusikan jawatan kuasa moral. Itu siasatun syar'iyah. Cara kita, pentadbiran kita dalam hukum syarak. Soal kita kata visa. Mana ada zaman Nabi visa open lah. Dah, zaman sekarang ada. Siasatun syar'iyah. Ini kita kata bahawa pengkajian kita daripada apa yang dibuat oleh maknanya orang yang terkemudian, terutamanya ialah Khulafa' ar-Rashidin. Di zaman Khulafa' ar-Rashidin itu ada satu peristiwa, tuan-tuan. Seorang pemuda yang sangat kacak diminta pindah daripada Madinah. Pasal orang lain tak jadi kerja bila tengok dia. Dia minta pindah. Tak adalah dalam nas, tapi itu siasatun syar'iyahnya. Pasal apa? Udah lawa benar orangnya. Atau udah tak boleh buat kerja lain. Orang kalau tengok dia lalu di pasar Madinah tu, udah terbiar dia segala barang-barang jual je. Udah dia menengok dia je kerjanya. Maka pemerintah zaman itu pindahkan dia daripada Madinah. Ya, itu siasatun syar'iyah. Bukan senang jadi orang lawa ni. Jadi eloklah rupa kita yang tak rupa lawa ni, tak apa kan. Tak ada siapa yang kalau udah nengok kita nganga. Tak ada orang itu, tak ada. Tak ada dah kita. Macam kita ni bukan orang gemuk, penyakit gemuk. Tak? Dulu minyak wangi, ni minyak angin. Ni dah. Itu dah. Kemudian saya mengamati sirah. Saya hanya boleh edah saya sampai pukul 10, tuan-tuan. Ya, insyaAllah. 11. Itu ya. Kemudian saya mengamati sirah dan pendirian Nabi serta pandangan Khulafa' ar-Rashidin. Kata Dr. Ali Mahyuddin Al-Qaradari, iaitu katanya hasil perolehan tersebut, saya dapati bahawa sirah pendirian mereka memang berlandaskan al-mizan, letakkan sesuatu pada tempatnya. Namun begitu, saya agak terkilan memandangkan terdapat jurang percanggahan yang besar dalam kalangan jamaah, harakah Islam dan pelajar-pelajar daripada pelbagai aliran sehingga berlakunya penyesatan, pentakfiran. Jadi dia risau. Tengok realiti umat di zaman dia. Zaman kita lah. Abad 20-21 ni. Ya, abad 20, abad 21 ini pasal apa? Ada kecenderungan di kalangan, maknanya kita kata jamaah ataupun kelompok ataupun harakah Islamiah ataupun pelajar dengan di pondok ke ataupun di universiti ke di mana-mana, ya, yang pelbagai aliran sehingga memudah-mudah untuk menjatuhkan hukum kepada orang lain. Jadi itu tidak ada dalam sirah. Itu tidak begitu di dalam sirah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam sirah kita heran ya, kenapa ada Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij? Tidakkah diambil tindakan, ya, dihalalkan darah lalu diperangi oleh Khulafa' ar-Rashidin? Tidak. Apa maksudnya ialah mereka mengambil pendekatan bahawa hujah balas hujah. Ya, bukan gunakan kuasa dan menggunakan kuasa semata-mata, tetapi manusia boleh ditundukkan dengan hujah. Jadi dihujah mereka Khawarij, dihujah mereka Jabariyah, dihujah mereka Qadariyah. Pendekatan-pendekatan Khulafa' ar-Rashidin zaman itu, mereka tidak sewenangnya menggunakan kuasa. Mereka lebih suka berdepan dengan mereka dengan hujah-hujah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialog dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi ini apa yang saya nak sebut di sini ialah bagaimana kadang-kadang kita terlalu terbawa dengan emosi, sentimen. Hujahnya tak ada lagi. Hujahnya tak ada lagi. Kita terbawa dengan emosi dan sentimen. Akhirnya ya, kita kata bahawa kita tidak melakukan proses pencerdasan. Ya, tidak melakukan proses pencerdasan dan akhirnya berlakulah ya apa yang berlaku. Mereka berhujah dengan pentafsiran masing-masing ini dalam konteks realiti sekarang, ya tak? Dalam konteks realiti sekarang, ya. Berpandukan Quran dan hadis Nabi SAW sehingga berlaku perpecahan kerana tidak ada mizan tadi. Tidak ada meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Dia ambil je nas tapi tak kira, ya tak? Dia ambil je teks, dia tak kira konteks, ya. Berlakulah furqah ataupun perpecahan, dalam bahasa Arab dipanggil furqah. Ya, dipanggil furqah dalam perpecahan, bukan firqah. Kalau firqah ialah kumpulan, furqah ya, yang begitu besar daripada khilaf yang diizinkan, sedangkan benda itu dibenarkan. Nak buat apalah, ya. Maknanya di Afrika satu ketika, di satu negara,
berlakulah pertengkaran yang besar-besaran. Isunya masalah nak letak tangan di sini. Ya tak? Mazhab Maliki memanglah yang kuat di satu negara di Afrika tu. Dia lepas bagi salam tu, lepas dia angkat takbiratul ihram, tangannya di bawah. Ya tak? Ada yang kalau mazhab Syafi'i itu tangan di sini. Ya tak? Mazhab Hanbali itu tangannya di sini. Yang penting mau sembahyang. Masa elok letak tangan sini ke? Ada yang sengit pun ada Kalau masyarakat kita kan ada sengit je. Apa pula sengit tu? Tak ngapa lah Yop. Mau dia semayang. Dengan sebab itu kita sampai ada Afrika ni, satu negara tu sampai berperang pada dalam isu letak tangannya dah. Jadi dikata di situ membawa kepada perpecahan yang begitu besar daripada khilaf yang diizinkan. Namanya pun khilafiyah. Bila sebut khilafiyah, ada perbezaan dan ianya diizinkan. Khilaf tak apa, yang tak boleh ialah niza'. Niza' ni lah pertelagahan. Khilaf is okay. Kita dalam family pun, orang ni suka gula tocu, orang ni gula masak lemak, yang ini kari setiap hari. Asal tak ada gula kari mula lah. Asal tak ada gula kari mula lah. Itu saya lah tu. Kalau lain pada kari, mula lah saya. Kata dia mak, kalau dia ni setiap hari nakkan kari. Dah masuk gula lain, nak kena masukkan dia juga gula kari. Awak kari Syabruma. Dalam masyarakat kita memang ada perbezaan yang tak boleh pertelagahan. Dia panggil niza', dengan ain, niza'. Itu tak boleh. Khilaf is okay, ya, maknanya kita boleh terima perbezaan. Sesungguhnya perbalahan, perselisihan sesama Islam dalam agama mereka sendiri merupakan perpecahan yang tercela. Bila mana kita cuba paksa benda yang diizinkan berkhilaf, yang itulah sesuatu yang boleh diizinkan. Ini khilafiyah, maka sepatutnya jangan dia ada paksa-paksa begitu. Bila dipaksa tu, mula kacau. Atau pula lagi satu, sesuatu yang tidak boleh ada khilaf. Sesuatu yang jelas, nyata, tak sepatutnya ada khilaf. Tiba-tiba dia kata boleh berkhilaf. Itu problem juga. Ya tak? Kita dah nyata mughallazah. Itu jumhur. Bahawa babi itu mughallazah. Tiba-tiba dia pula, ya tak? Buat problem pula, saja dia ambil, dikerobek yang mana, pendapat mana, ya tak? Pula dia kata tak apa, tak mughallazah. Itu problem lah. Benda yang sudah jumhur, sedangkan ijma' sudah menjadi sumber kita setelah Quran hadis ialah ijma'. Tiba-tiba mereka nak khilaf pada ijma' pula dah. Jadi yang itu kita pun kena faham. Benda yang sudah ijma' kita kena terima sebagai ijma'. Jangan pula kita timbulkan khilaf. Benda yang boleh berkhilaf, berbeza, maka terimalah sebagai sesuatu yang boleh berbeza, supaya tidak kita tegaskan dalam benda yang tidak sepatutnya ada penegasan begitu. Tegasnya kekhilafan yang diizinkan ialah khilaf fiqh yang membawa kepada pengkayaan fiqh. Pengayaan tu saya rasa pengkayaan lah. Mungkin ada pendekatannya ialah pengkayaan ke pengayaan. Kenapa basuh semua kepala? Kenapa basuh 1/4 kepala? Kenapa basuh sebahagian kepala? Itu pengkayaan di dalam fiqh dengan wujudnya khilaf. Hal tersebut bertujuan bagi menggerakkan realiti fiqh. Sebab apa? Fiqh ini dinamik, ya, dia boleh, katalah contohnya air yang mutlak tapi makruh untuk digunakan. Itu mutlak, ya tak? Air itu maknanya tahir mutahhir tapi makruh untuk digunakan. Jadi realiti fiqh berbeza. Dulu air tong drum. Sekarang mungkin sudah berbeza. Air dalam tangki kita tu panas. Ya tak? Pun jadi tahir mutahhir tapi makruh isti'maluhu. Ini realiti fiqh. Iaitu dia dinamik, dia boleh berubah. Dulu memanglah air tendram itu maknanya makruh pasal dia dijemur di tengah panas. Dalam konteks kita sekarang bukan air tendram, air dalam tangki tu. Kalau kita tak simpan sikit, sejukkan, kita gunakan, maka itu pun makruh jugalah. Itu yang dikatakan realiti fiqh yang boleh berubah-ubah. Yakni contoh air musyammas itu, ya, bukan sekadar yang kita faham daripada yang dulu, tapi akan berubah mengikut suasana dan mewujudkan lebih banyak penyelesaian, maka terhasillah keanjalan syariah. Seorang wanita datang masa saya di Shah Alam mengajar di Kelana Jaya, di masjid.
Seorang wanita kata, Ustaz, saya ni nak tolong orang miskin. Bagus, saya kata tolong orang miskin. Jadi saya nak tumpangkan kandungan saya ini kepada ada seorang ni di miskin, Ustaz. Saya nak bagi dia duit, kandungkan anak saya. Ya tak? Jadi saya dapat tolong dia. Tak keletih dengar. Ada ibu tumpang pula dah. Itu contoh. Maknanya bagaimana kita dalam konteks itu, kalau kita faham apa makna zina ialah pemindahan. Maknanya kita kata pemindahan benih yang tidak syar'i kepada rahim yang tidak syar'i. Ya, itu makna zina, ialah pembinahan benih lelaki yang tidak syar'i kepada wanita yang tidak syar'i kerana di luar nikah. Sekarang ini benda itu sudah ada, janin itu sudah ada dalam rahim si fulan. Nak dipindahkan kepada rahim si fulanah pun tak sah juga. Itu zina saintifik namanya. Itu zina saintifik. Jadi maknanya kita kata di situ bahawa bagaimana lebih banyak penyelesaian terhasil daripada keanjalan di sini, flexibility syariah dan perluasannya. Maka perlulah, maknanya kita kata bahawa memahami teks dengan konteks dan memahami illah, sebab-sebab dan reasoningnya, ya. Wallahu a'lam. Namun khilaf yang berlaku pada hari ini telah tersasar. Orang kita kata dah jadi saso. Saso dah jadi saso. Tersasar tu bahasa standard sikit. Bahasa Peraknya saso dah. Jadi berhenti kat situ tuan-tuan, ya. Insya-Allah mana yang baik daripada Allah, tidak ada salah, mohon maaf ya daripada tuan-tuan. Ya. Sila. Hadis itu sebut inna ummati. Dia tak sebut inna muslimina ataupun innal mu'minina. Tapi Nabi kata inna ummati. Sesungguhnya umatku akan berpecah. Jadi sebenarnya siapa juga yang berada di saat ini adalah umat Nabi. Cuma ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi bahasan tentang berpecah kepada 72, 73 itu termasuklah Buddha, termasuklah Nasrani, termasuklah di dalam itu. Bukan hanya soal Syiah, bukan hanya soal Khawarij, tidak. Sebab maksud ummati di situ ialah umat Nabi. Dan siapa juga yang hidup di zaman ini adalah umat Nabi, maka pecahan 72, 73 itu termasuk Buddha, Kristian, Nasrani. Itulah yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ya, maknanya dia bukan innal muslimina sataftariqu, dak. Sebaliknya sataftariqu ummati, kata Nabi. Bila sebut ummati di situ dalam konteksnya ialah semua yang hidup selepas ini, iaitu di zaman kita ini, itulah yang dimaksudkan dengan sampai terpecah kepada 72, 73 itu, maka termasuklah paham Bahai ke Qadiani ke semua dalam tu. Termasuklah Kristian, termasuklah Buddha dan sebagainya. Ya, ada soal lagi ni. Ya, maknanya kita kata bahawa bila mana nak memahamkan nas, wamsahu bi ru'usikum, ya, maka sapulah bi ru'usikum. Maknanya sebahagian daripada bi itu, Imam Syafi'i kata bi di situ, ba di situ peranannya ialah sebahagian daripada ru'us, sebahagian daripada kepala kamu, ya, sebahagian daripada kepala. Jadi Imam Syafi'i mentafsirkan bi itu sebagai sebahagian, menyapu sebahagian daripada kepala. Bila ditanya mana kepala? Mana kepala? Mana kepala? Mana kepala? Mana kepala? Jadi kata Imam Syafi'i, semua ini betul. Maka sapulah sebahagian. Itu peranan akal memahamkan nas. Makna bi ru'usikum itulah sebahagian. Imam Malik kata, bi di situ tak ada peranannya. Bi ru'usikum itu, ba itu tidak ada peranannya. Sebaliknya, wamsahu ru'usakum. Sapulah kepala kamu. Mana kepala? Semua ni kepala. Itu bagaimana akal memahamkan peranan huruf ba pada surah An-Nisa. Wamsahu bi ru'usikum. Jadi ada peranan akal, tetapi untuk mentafsirkan dan untuk memahami makna-makna daripada nas. Ya. Bukanlah Islam menolak peranan akal itu, ya. InsyaAllah. Satu lagi, muslimat kau ada?
Kena ada nampak gayanya, kena ada mikrofon situ nampaknya. Ataupun mikrofon yang wireless pun boleh juga. Ya tak? Amil ngaji tuan-tuan ni. Masya-Allah. Ya tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم